Lah ni mana pergi dah? Ada. Mana pergi? Allah sebut dalam Al-Quran, khatamin nabiyyin, penghabisan segala nabi ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain, hak tu je ada. Maka disebutkan juga bagaimana demikianlah juga dengan orang-orang yang menganut beriktikad kepada ideologi moden pada zaman ini. Begitu juga dengan hari ini, tuan sekalian. Orang yang beriktikad dengan ideologi moden pada hari ini sama. Mereka melafazkan 2 kalimah syahadah, mengucap, tuan-tuan. Tetapi kita tengok dari sudut amalan mereka tidak membawa dan tidak mencirikan mereka itu disertai dengan perkara yang boleh menghasilkan iman. Dan mereka seolah-olah perkara yang mereka buat itu, kalau kita lihat, seumpama membatalkan 2 kalimah syahadah. Contoh yang saya mudah sebut, tuan-tuan sekalian, ni kita tengok. Bila para ulama kita sebut tentang masalah-masalah yang berkait rapat dengan permasalahan hukum harta pusaka, contoh hukum harta pusaka, diletakkan berapa kepada golongan wanita, kepada golongan lelaki berapa. Wujud kalam-kalam suara-suara fasik yang cuba nak mempertikaikan keputusan yang seolah-olah tidak mengadili kepada golongan kaum wanita. Ni tuan-tuan sekalian, nampak macam hebat memperjuangkan hak wanita, tetapi mereka mempertikaikan keputusan yang ada dalam Al-Quran. Tanya puak-puak ni Islam, tuan-tuan, Islam kerah-kerah ni, bukan main-mainnya Islam ni. Tapi mereka masalah dalam persoalan Islam demikian. Begitu jugalah dengan golongan-golongan yang wujud, yang menafikan keputusan yang Allah buat dalam Quran. Sedangkan Allah sebutlah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul qiratu fi amrihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepatutnya bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila telah diputuskan oleh Allah suatu perkara, ada bagi dia pilihan yang lain selain daripada Allah putus. Ni Al-Quran sebut, Allah sebut dalam Quran. Tak sepatutnya bagi orang yang beriman, laki dan perempuan, Allah putus dah bab tu, bagi dia ada pilihan lain selain daripada Al-Quran. Ni golongan yang menafikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan seolah-olah kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Bukan wujud zaman-zaman bila, zaman kita hari ini, tuan-tuan sekalian. Tapi yang sekarang ni timbul bila berlaku bermacam-macam isu yang saya sebutkan di mukadimah tadi. Tengok dalam blog hari ni ramai hadut suruh bersumpah. Memang saya tak nafikan itu jalan penyelesaian dia, kerana itu daripada Islam. Tetapi masalahnya, tuan-tuan sekalian, ada masalah dia. Masalahnya ni lah, bila dah terdesak, tak tahu kaedah macam mana nak selesai, cari Islam. Ni sepatutnya kalau awal lagi wujud sistem ataupun suatu tata cara dan peraturan Islam ni, tuan-tuan sekalian, tak ada timbul lagi, tak ada nak berlaku keaiban pada seseorang lagi, Islam dah selesai dah masalah. Tuan, memang sumpah tu dalam Islam, orang yang tuduh dia kena bersumpah tuduhan dia tu betul. Kalau dia tak bersumpah, orang yang kena tuduh dia kena bersumpah yang tuduhan tu palsu. Kalau betul tuduhan tu silap, maka orang yang tuduh tu kena sebat 80 rotan hukum khazaf. Tuan-tuan, tu dalam Islam. Tapi kita tak ambil kata itu hukum Islam, tak ambil kata itu keputusan yang telah dibuat oleh Allah, yang Allah turun pada Nabi 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan sekalian. Ini masalah. Akhirnya kita tengok bermacam-macam. Akuan sumpah boleh tarik balik. Ni dia ni. Sebab apa? Bila dia buat tidak di atas dasar agama ataupun atas dasar Islam, jadi orang nak main ikut suka, nak tarik balik tak mau ikut suka. Tu satu, memang dunia begitu begini. Tapi kepada kita sebagai orang Islam, kita kena pandang dari sudut itu adalah ujian, bala daripada Allah. Allah nak ingatkan pada kita, jangan lupa pada agama. Jangan lupa pada agama. Jangan sampai tahap Allah binasakan seperti mana Allah binasakan kaum dulu, kaum Samud, kaum-kaum yang
telah menolak ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Tuan-tuan, hari ini umat Islam di Malaysia tolak tak tolak agama Allah? Tolak, tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak ke ustaz, apa pula ni ada Islam tak tahulah pendapat saya dengan suasana hari ini. Memang saya tak nafi ada orang yang beriman, ada orang yang jaga ibadat, ada orang yang masih berakhlak. Tapi Nabi sebut dah dalam hadis kepada isteri Nabi Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha, bila Nabi pulang berhadapan dengan masyarakat Arab, Nabi pulang, Nabi kata, Nabi sebut, Nabi maki pada bangsa Arab, pada bangsa Nabi sendiri. Nabi maki pada bangsa Arab. Nabi kata, celaka bangsa Arab sebab mereka lah bala daripada Allah dekat. Lalu Zainab binti Jahsh tanya pada Nabi, bala apa ni? Disebabkan, Nabi kata, disebabkan maksiat yang dilakukan oleh golongan-golongan bangsa Arab, mengenepikan agama Allah, menolak kerasulan Nabi, tinggal perintah Allah. Allah datangkan bala tersebut. Ya'juj dan Ma'juj telah buat lubang, dinding yang dibina oleh Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, berjaya dibuat lubang. Dah buat lubang, Nabi tunjuk jari dia macam ni dah besar dia. Nabi kata zaman tu. Maka Zainab binti Jahsh tanya pada Nabi, ya Rasulullah, adakah situasi dan keadaan tersebut kita orang yang beriman, yang duduk di perkampungan, kebanyakan mereka beriman pada Allah, orang tua-tua jaga akhlak mereka tentang Islam, masih kuat beribadat, bangun qiyam, jaga hubungan dengan Allah, adakah kita juga turut dibinasakan oleh Allah? Adakah kita juga turut diberi bala oleh Allah? Nabi kata, na'am, iza kasural qabas. Nabi kata, ya, akan kena juga orang yang beriman bila suasana dah terlalu gawat, bila fitnah tak dapat dibendung. Nabi kata akan datang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini satu fakta yang ada dalam hadis Nabi, yang kita kena tengok senario yang berlaku pada hari ini. Sedikit sebanyak inilah punca dia. Bila kita meninggalkan perintah Allah, kita meninggalkan kewajipan kita kepada agama. Memang tuan-tuan, saya sebut, memang kita di Seri Gombak ni, alhamdulillah ada surau Budiah ni penuh semua. Tapi penuh kita ni sepatutnya kena bentang kemah sampai luar. Sepatutnya, bukan saya tak kata bersyukur dengan ramai gini, ramai dah lah. Tapi sepatutnya kena bentang sampai luar tu. Sebab penduduk di Seri Gombak atas ni fasa berapa duk ada, agak-agak berapa tuan-tuan sekalian? Kalau ikut dalam parlimen DUN baru ni, kita boleh buat DUN, satu DUN di Seri Gombak ya. DUN Seri Gombak kita boleh buat. Jumlahnya hampir dekat 15,000, 10,000 lebih. Kita tengok berapa peratus yang ada. Berapa peratus yang ada. Jadi nak sebutnya, adakah kita nak kata, dak ustaz, kita alhamdulillah di Seri Gombak ni, memang saya tak nafi hak ni dak ada memang yang terbaik dak. Tapi maksudnya itulah. Ni kita tengok hak tempat kuat, kita tengok hak tempat-tempat tak kuat. Minta maaf saya sebut, saya mengajar flat Samudra lama daripada mengajar di Ubudiah. Berapa tahun dah mengajar di flat Samudra. Bukan saya nak hina, tidak. Tetapi setara mic tu, flat tu, berapa blok tu ada di keliling Kelalang, surau tu. Tapi sampai hari ni duk mengajak